Penyelewengan ni tuan-tuan, kita kata tadi, kenapa ada perpecahan dalam asma' wa sifat? Kita kata tadi, uluhiyah baik, rububiyah baik, asma' wa sifat ada perselisihan. Kenapa ada perselisihan? Disebabkan dalam masalah asma' wa sifat, dia ada golongan yang memang membuat penyelewengan secara orang panggil malafide. Dalam bahasa undang-undangnya, dengan niat yang buruk. Ada golongan yang ada approach dengan bona fide, dengan niat yang baik, tapi kadang-kadang dia tergelincir. Dia tak berniat jahat, dia nak buat benda baik, approach dia berniat untuk mensucikan Allah, tapi sebenarnya dia tak sedar pendekatan dia menyebabkan akan timbul masalah yang lain. Ada golongan yang macam tu. Dan ada golongan yang istiqamah dengan manhaj dia daripada zaman Nabi sampai bila-bila, itu sahaja. Dia tak berubah. Dan ada. Maka disebabkan benda ni berlaku, orang panggil apa? Perselisihan di kalangan para aliran yang ada dalam akidah umat Islam. Dan antara contoh penyelewengan yang berlaku pada isu sifat ataupun nama Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa bentuk yang kita boleh tengok dekat sini. Satu dia kata 5 bentuk penyelewengan. Pertama, zaman dulu orang bubuh nama berhala tu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala tu sendiri. Bila mana nama Allah Al-Aziz, maka dia letak nama dia punya berhala Uzza. Nampak tak dia punya mangkuk hayun ni? Bila nama Allah Al-Ilah, maka dia ambil jadi perkataan Lat. Maka kalimah yang sama. Maka nama Allah digunakan untuk benda-benda yang tak sesuai dengan Allah, bahkan dia adjust balik bagi sama dengan kehendak dia orang. Itu antara bentuk penyelewengan yang berlaku pada zaman dulu. Dan benda tu berterusan, konsisten, sampai ada yang memberikan nama Allah, bila mana Allah dia mengatakan Allah ni sebagai bapa kepada Nabi Isa contohnya. Itu antara bentuk penyelewengan. Sedangkan kita tahu antara sifat Allah ialah Al-Ahad, yang dia tunggal, dia tidak ada anak dan tidak ada diperanakkan. Tapi Nasrani dia kata apa? Innallaha wa qalatin nasara Isa ibnullah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara Isa anak Allah. Yahudi kata Uzair itu anak Allah, dan Nasrani kata Uzair itu anak Allah. Maka mereka telah menyeleweng daripada salah satu sifat ataupun satu nama Allah, iaitu Al-Ahad. Seterusnya, memberikan nama Allah yang penuh kekurangan, yang tak layak bagi Allah. Bila mana Yahudi kata dekat Allah, Yahudi kata apa? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Yahudi kata tangan Allah itu maghlulah. Orang panggil apa? Terbendung. Maksudnya Allah ni limited pemberian dia. Dia ada limitation dalam masalah pemberian dia. Maka Allah kata bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan Allah itu tangannya luas dan dia boleh bagi setakat mana yang dia nak bagi. Tak ada limit dalam masalah pemberian. Tapi Yahudi kata apa? Allah ada limit. Itu bentuk penyelewengan. Dan seterusnya yang terbaru, selepas pada zaman lama-lama, ada timbul golongan Jahmiyah. Golongan Jahmiyah yang mana golongan ini terus menafikan sifat Allah. Bagi dia Allah tak ada sifat. Allah ni Allah. Sifat tak boleh sama sifat. Sebab bagi dia kalau kata Allah ni ada sifat, maka itu tandanya menyamakan Allah dengan makhluk. Bila kita kata Allah ni maha hidup, ataupun Allah ni maha kaya, ataupun Allah ni maha pengampun, itu semua sifat manusia dia kata. Maha kaya, maha hidup, maha pengampun, itu semua sifat manusia. Maka kita tak boleh menyamakan sifat manusia dengan sifat Allah. Apa jalan dia? Menafikan sifat Allah. Allah tak ada sifat. Langsung. Daripada yang dulu, faham benar tu. Alhamdulillah, saya cukup seronok macam ni. Tak ada cakap dia faham dah. Ada golongan yang selewengnya tukar nama Allah. Ada golongan yang memberikan sifat yang tak sesuai pada Allah. Ada golongan yang menafikan terus sifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita sebut tadi. Maka untuk encounter masalah-masalah ini, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, zaman berzaman, daripada zaman Nabi, daripada zaman sahabat, daripada zaman tabi'in dan sebagainya, mereka keluar dengan berbagai-bagai idea, berbagai-bagai kaedah dan berbagai-bagai approach untuk menjadikan benda ni tidak mengganggu gugat akidah umat Islam. Maka kalau kita tengok sebelah ni,
metodologi ahli sunnah dalam memahami agama Allah, pertamanya sekali menetapkan nama-nama dan sifat mengikut maksud yang zahir pada dalil-dalil tersebut. Dan yang kedua, tidak mengubah kepada maksud yang lain dan tidak bertanya bagaimanakah bentuk. Dan yang keempat, meyakini bahawa semua nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Ini merupakan pegangan yang diwarisi daripada salafus salih. Kita tengok cerita yang masyhur bagaimana seorang yang bertanya kepada Imam Malik, rahmatullah alaih, dia tanya bila mana ni sampai kepada masalah istiwa ataupun nak sebut pun tak tahulah kan. Istiwa, apa istiwa tuan-tuan? Duduk di atas arash ataupun bersemayam atas arash. Maka Imam Malik jawapannya apa? Dia kata al-istiwa maklum. Maksud istiwa semua orang tahu. Seperti mana kalau saya kata apa maksud duduk? Ada tak kat sini orang yang tak faham maksud duduk? Kalau ustaz kalau orang tak faham maksud duduk, dia kena belajar dulu maksud penampar. Tak faham maksud duduk apa dia. Semua orang faham apa maksud duduk. Baik, kalaulah soalan dia tu, concern dia, kalau sebab dia tanya apa maksud duduk, apa maksud istiwa, kalau dia kata maksud istiwa orang faham dalam bahasa Arab. Kalau kita kata maksud tangan, maksud mata, maksud takkan tak faham maksud dia, kan? Benda tu orang faham, dari sudut bahasa semuanya orang faham. Tapi bila mana kita nak associatekan benda tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, duduknya Allah, matanya Allah, tangannya Allah, kakinya Allah, dalam hadis yang lain, macam mana Imam Malik kata wa kaifiyatuhu majhul. Caranya kita tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab kita katakan awal-awal tadi, sifat Allah, nama Allah, semuanya benda yang bersifat tauqifiyah. Yang mana kita hanya boleh bercakap dalam had, nas. Sekiranya nas tak sebutkan benda tu, maka kita tidak ada apa-apa lagi sumber untuk bercakap tentang hal tu, melainkan kita serahkan maksud dia kepada Allah. Maka Imam Malik kata wa kaifiyatuhu majhul. Cara dia kita tak tahu. Maksud, kalau hang tanya pasal maksud, semua orang tahu. Aku tak payah cerita duduk macam mana. Tapi bila tanya tentang duduknya Allah, maka aku pun tak tahu. Walaupun aku Imam Malik. Apatah lagi Ustaz Tuan Badrul Hisham. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang benda tu. Bertanya macam mana Allah duduk. Kita duduk sibuk. Kita kena, bila kita tahu tentang masalah benda tu, kita duduk sibuk nak tanya. Tak boleh. Kita kena kaji juga macam mana Allah duduk. Bertanya benda tu. Maka Imam Malik kata apa? Bertanya tentang masalah itu adalah bid'ah. Apa maksud bid'ah? Benda tu, soalan tu tidak pernah timbul pada zaman sahabat, para salafus salih, ketika mana umat yang terbaik dalam sejarah Islam pernah catatkan manusia yang terbaik yang diakui oleh Allah, bagaimana Allah kata kuntum khaira ummatin, golongan yang terbaik yang disebut oleh Nabi, khairal quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Golongan ini golongan yang diiktiraf sebagai golongan ahlu syurga. Allah sebut laqad radhiyallahu laqad radhiyallahu was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin. Tak jumpa punca. Wal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannat. Allah kata orang-orang yang terdahulu, golongan sahabat daripada golongan muhajirin dengan ansar dan golongan yang mengikuti mereka selepas pada itu, Allah kata apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah redha dengan pegangan mereka. Allah redha dengan keadaan iman mereka. Allah redha dengan keadaan mereka beragama, dan mereka juga telah menerima Allah dengan keadaan yang tepat. Radhiyallahu anhu wa radu'an wa a'adda lahum jannat, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga Allah. Maka golongan ini tidak pernah timbul isu ni. So kalau kita kata perbahasan tentang cara duduk Allah, cara tangan Allah, cara mata Allah, itu sangat-sangat penting untuk menjamin keimanan kita. Pasti dan pasti golongan yang beriman dengan sebenar-benar keimanan telah bertanya tentang soalan itu. Maka bila mana soalan itu tidak pernah timbul pada zaman itu, menunjukkan tidak ada pun keperluan, bahkan benda itu mudarat kepada keimanan kita. Kalau kita bertanya dalam soal itu tentang cara, tentang bagaimana Allah duduk, bagaimana tangan Allah, bagaimana mata Allah, benda itu tidak ada manfaat untuk iman kita. Dan Imam Malik menjawab apa? Was'awal imanu bihi wajib. Kamu kena beriman. Bila mana Allah kata dia istiwa, maka kamu kena beriman dia istiwa. Bila mana dia kata tangan Allah itu tangan Allah, maka kamu kena beriman itu tangan Allah, tanpa kamu fikirkan bagaimana cara dia.
Itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman berzaman. Namun, tuan-tuan, kita juga kena berlaku adil dalam sejarah. Bagaimana selepas pada itu, selepas dengan berlalunya zaman, kita tahu kemunculan satu golongan yang disebut sebagai Mu'tazilah. Golongan yang menamakan mereka sebagai golongan yang asalnya ialah parti serpihan. Parti serpihan daripada parti asal. Hasan al-Basri rahmatullah alaih sebagai seorang kibar tabi'in mengajar dalam satu golongan, dalam salah seorang anak murid dia yang datang, salah seorangnya bernama Wasil bin Atha. Dan Wasil bin Atha ada tak setuju macam mana tak tahu dengan tok guru dia dalam masalah budak bayi mati dalam keadaan fitrah, dan tak apalah panjang cerita dia. Cumanya ada perselisihan antara Wasil bin Atha dengan dengan Hasan al-Basri. Maka Wasil bin Atha pun keluar mufaraqah daripada pengajian tu dan dia membina jemaah dia sendiri. Maka dia digelar sebagai golongan Mu'tazilah, orang yang keluar, orang yang beruzlah. Maka Wasil bin Atha mengasaskan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang mana antara salient features kumpulan ini apa dia? Ialah dia mendahulukan akal dalam memahami nas. Maka setiap benda yang tidak cocok dengan akal pemikiran mereka, maka mereka kata benda itu tidak boleh diterima. Maka tak dapat, tidak mesti kena ada jawapan dari sudut akal untuk semua persoalan. Maka timbul perselisihan dan sebagainya. Selalu banyak orang panggil apa? Syubhat ataupun kekeliruan yang ditimbulkan pada waktu itu, yang mana tak mampu untuk ditangani dengan cara semudah zaman sahabat dulu. Bila mana ada orang bertanya, macam mana kita nak jawab? Tuan-tuan kalau jumpa orang non-Muslim zaman sekarang, kalau dia tanya soalan, kita kata tak boleh tanya, ini beriman. Boleh terima tak agak-agak? Bila mana orang non-Muslim tanya dekat kita sekarang ni, betul ke dalam Islam anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian bila mati bapa dia? Betul ke tak? Betul. Lidzakari mislu hadhil unsayain. Baik. Orang non-Muslim kata, kat mana keadilannya? Untuk orang Islam, kita boleh jawab, keadilan milik Allah. Tidakkah anda beriman? Maka orang Islam tu, dia akan senyap. Sama ada dia memang beriman, tak berani, ataupun dia menyampahkan kita. Tapi untuk jawab dengan orang non-Muslim, pasti dan pasti approach tadi tak sesuai. Kita mesti kena justify. Kenapa ada pembahagian yang sebegini rupa, yang secara zahirnya tak adil? Bila anak lelaki mati, bila mak ayah dia mati, anak lelaki akan dapat 2 bahagian. Walaupun anak lelaki dia haprak. Yang jaga mak pak dia waktu sakit, anak perempuan. Tiba-tiba mati, dapat 1 bahagian. Tak adil kan? Sudah. Lepas ni seminar faraid. Dan sebagainya. Poin saya apa dia? Poin dia, approach akan berubah berdasarkan audience. Walaupun kadang-kadang approach tu tak boleh pakai untuk semua zaman. Maka dekat situ timbul idea yang kita sebut sebagai Asy'ariyah, Maturidiyah, yang mana mereka akan counter, mereka cuba counter balik argument-argument yang datang daripada Mu'tazilah dengan cara yang sama. Bila datang orang falsafah, golongan falsafah membicarakan tentang agama melalui kerangka falsafah, maka untuk mematikan hujah golongan falsafah, tak dapat tidak mereka juga kena menggunakan falsafah. Walaupun falsafah itu bukanlah 100% tepat dengan ajaran sebenar Islam itu tadi. Maka dia menjadi ubat yang sementara. Kita kata Panadol, tuan-tuan. Contohnya macam Panadol. Panadol ni ubat tak, tuan-tuan? Ubat. Tuan-tuan makan, time tak sakit. Jadi apa? Tak. Rasa lapar, makan Panadol. Selesai tak masalah? Tak selesai. Kata ubat. Adakah akan menyembuhkan kita punya masalah? Tak. Baik, sakit sekalipun, kita kata, Panadol memang ubat sakit kepala. Kita sakit kepala. Sekali sakit kepala, kita makan Panadol 4. Bukan biji, papan. Sekali makan. Betul, dia memang ubat untuk sakit kepala kita. Tapi kalau kita makan Panadol, tak ikut dos juga. Adakah dia perlu? Betul? Tak semestinya betul. Maka aliran-aliran ini sebagai ubat yang datang untuk memberikan rawatan sementara kepada penyakit yang timbul, yang mana patut diambil pada ketika itu mengikut saiz yang tertentu. Dan selepas mana masalah dah tak berlaku, kita kena kembali kepada keadaan asal dan tidak memerlukan ubat. Maka itulah cerita dia, bahawasanya zaman dulu Asy'ariyah kita patut berterima kasih. Wallahu a'lam, mungkin ada tuan-tuan yang tak setuju dengan saya, tapi setakat pemahaman saya dan setakat pembacaan saya, itu kesimpulan yang saya buat sampai setakat hari ini, bahawasanya Asy'ariyah ada sumbangan dia dalam sejarah kita yang kita tak boleh nak nafikan.
Kita terhutang budi dengan ulama-ulama Asy'ariyah dalam masalah ini. Tapi itu tidak menafikan kita punya orang panggil argument terhadap beberapa benda-benda yang tak sepatutnya dibuat dalam hujah dia. Dan semua itu bergantung kepada kita punya preference, tak ada masalah. So kita kata Ahlus Sunnah wal Jamaah dia tidak merujuk kepada golongan tertentu, bahkan dia merujuk kepada manhaj, pada orang panggil apa, jalan. Yang mana kita kata apa, orang-orang yang cuba untuk mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala, cuba untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala, cuba untuk menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dan menafikan persamaan Allah dengan makhluk, maka insya-Allah dia tergolong dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun kadang-kadang akan ada hiccup here and there. Kita tidak orang panggil apa, pegang database untuk checklist. Oh, salah 2, 3 kesalahan, 3 dan ke atas, maka dia keluar Ahli Sunnah. Yang mana benda tu ramai orang buat hari ni. Dan kita kena jaga-jaga. Sebab soal untuk mengeluarkan orang daripada Ahli Sunnah wal Jamaah bukan soal yang kecil. Sebab kalau kita keluarkan satu golongan, satu manusia daripada golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, seolah-olah kita menafikan autoriti dia untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Ahli Sunnah wal Jamaah ialah ma ana alaihi wa ashabi. So kita kena jaga-jaga. Tapi kalau kita bicara tentang soal kemurnian akidah Islam daripada zaman Nabi SAW, ini yang kita sebut hari ini. Para salafus salih, mereka menetapkan nama-nama Allah tanpa menafikan dan tanpa menyamakan nama-nama tadi dengan nama-nama Allah, nama-nama makhluk. Mereka beriman sebagaimana diturunkan dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa banyak bicara. Itu cara keimanan yang sebenar-benar. Adapun yang dibuat itu hanya sebagai orang panggil temporary punya remedy untuk encounter particular punya case. Saya start pukul 11 cakap orang putih lah selalunya. Baik. So kat sini disirahkan banyak yang saya rasa kita tak perlu go through sangat lah kot. Kita tuan-tuan boleh buat bedtime story. Senang balik rumah Pani, duk baca cerita Cinderella je. Baik baca benda ni. Baik. Seterusnya, tajuk yang kedua, berdoa dengan nama-nama Allah. Selepas mana kita menetapkan bahawasanya Allah tu ada nama dan dia ada sifat, yang mana sifat dia walaupun secara surface-nya seolah-olah sama dengan makhluk, kita dah cerita dah tadi bahawasanya sifat Allah ialah sifat kesempurnaan yang tak sama dengan makhluk walaupun sama dari sudut nama. Kita kata Allah kata Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Sifat Allah apa dia? Al-hayy, maha hidup. Kita hidup tak tuan-tuan? Tak boleh sama dengan Tuhan. Sekarang tuan-tuan kena nafikan sama ada tuan-tuan ni bukan hidup ataupun Allah bukan hidup. Ada dua pilihan. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan tak hidup, saya nak lari sekarang. So kita hidup, Allah juga hidup. Sama ke tak? Tak sama. Tak sama. Sebab hidup Allah tak sama dengan hidup kita. Hidup kita akan ada permulaan dan ada pengakhiran. Sedangkan hidup Allah, Allah tidak ada permulaan dan dia tidak akan ada pengakhiran. Allah bila mana dia kata dia pengampun, kita juga pengampun. Tapi adakah sama pengampunan kita dengan pengampunan Allah? Kita tetap sama. Allah kata dia maha mendengar. Kita maha mendengar ke tak? Kita dengar. Kalau tidak, saya tak tahu apa yang saya buat daripada pukul 8 tadi. Kerana tuan-tuan tak dengar. Tapi adakah pendengaran kita sama dengan Allah? Tak sama. Maka tak ada masalah. Ibnu Abbas dalam satu riwayat dia cerita apa? Semua benda yang ada ke akhirat dalam syurga, bila mana Allah sebut tentang sungai susu, sungai madu, sungai apa ni? Sungai arak, khamar, sungai buluh, apa ni? Buah-buahan tu, apa? Anggur, rumman, apa ni? Apa delima dan sebagainya. Tak ada satu pun persamaan delima neraka, delima syurga dengan delima dekat dunia melainkan sama nama sahaja. Ada hakikatnya yang sebenar tak sama. Bila sebut arak syurga dengan arak muka bumi, yang sama satu je. Apa dia? Nama. Sama-sama nama arak. Tapi adakah benda yang sama? Dia tak sama. Dia tak sama. Dan begitu seterusnya. Maka kalau itu sama-sama makhluk, syurga juga makhluk, benda dekat muka bumi juga makhluk, pun dah tak sama walaupun berkongsi dengan nama, apatah lagi bila kita cerita tentang comparison antara makhluk dengan Khalik, maka jauh lagi nak bagi sama. Sama-sama makhluk pun dah tak sama. Hatta itu makhluk akhirat dengan makhluk dunia. Apatah lagi kalau kita kata makhluk dunia sama dunia. Muka, contohnya. Muka saya sama tak dengan muka buku? Sama tak? Tak sama. Perkataan muka sama tak? Sama. Ya. Muka surat. Apa lagi? Muka tembok.
muka pintu, padan muka hang. Kan? Semuanya tak sama, hanya berkongsi nama. Baik. Maka selepas mana kita beriman dengan nama Allah dan sebagainya,